Silakan duduk, saudara sekalian. 请各位坐下。 Shalom, 各位平安， shalom. 平安。 Puji Tuhan kita bisa datang beribadah dan memuji dan mendengarkan firman 感 Tuhan. 谢主，我们可以来敬拜主，可以唱诗赞美他，并且现在要聆听他宝贵的话。 Saudara sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala 我们听 kita. 主的话之前，我们先一起同心祷告。 Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik bagi hidup kami. 主啊，我们感谢你，因为在我们的生命中，你把许多好处赐给我们享用了。 Kami bersyukur hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. 我们感谢主，今天上午我们可以来到主的家中来敬拜你。 Terima kasih untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. 我们感谢主把这个机会赐给我们。 Bapa di surga, saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. 主啊，这个时候我们要聆听你的真理。 Pimpin hati kami dan pengertian kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi hidup 恳 kami. 求你带领我们，让我们能够明白你要对我们说的话是什么意思。 Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 主啊，我们感谢你，我们奉靠主耶稣基督的圣名献上这祷告。 Amin. 阿门。 Saudara sekalian, kita akan membuka firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 5 ayat 30 sampai ayat 47. 请各位翻开圣经，翻到约翰福音第5章第30节到第47节的经文。 Saudara sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan hari ini dalam versi terjemahan baru kedua. 这个问传道将使用新出版的英文圣经来宣读这个英文圣经中的经文。 Saya akan membaca ayat 30 sampai 40 dan kemudian penerjemah Chang Lause akan membaca 41 sampai 47. 问传道将用英文，从30节到第40节给各位读一遍。我自己用中文从41节到第47节也给各位读一遍。 Demikian firman Tuhan, ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kesaksian tentang Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ayat 33, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Namun aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Namun aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku menyelesaikannya. Pekerjaan itu juga aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa telah mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. 41. 好，第41节，我不受从人来的荣耀，但我知道你们心里没有上帝的爱。我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？不要想我在父面前告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？ Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan khotbah dari pasal kelima.
今天我们要继续学习这个有关约翰福音第5章，以前做过，以前已经，我们要继续讲有关约翰福音第5章。Perikop yang barusan kita baca adalah perikop terakhir dari pasal kelima, saudara. 刚才我们读的经文是约翰福音第5章的最后一段的经文。Saudara sekalian, ayat ataupun perikop sebelum ayat-ayat yang tadi kita baca itu menjelaskan beberapa hal. 在我们所读的经文之前的经文说明了几件事。Di awal pasal 5 itu ada satu peristiwa di mana ada 38 tahun orang yang lumpuh dan akhirnya disembuhkan. 在约翰福音第5章的开头讲到一个人，他病了38年不能行动了。30 tahun lama nggak ya, saudara? 30年够久吗？ Lama ya. 很久吧。 Lumpuh 38 tahun. 他38年因为瘫痪不能走动。 Dan dia menantikan kesembuhan dari Tuhan dan dia duduk di kolam Bethesda. 这个他希望主能够救他，他坐在一个水池的旁边。 Lalu ketika dia duduk, dia dihampiri oleh Yesus. 当他坐在池边的时候呢，耶稣来到他面前。 Tetapi saudara, waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini dilakukan di hari Sabat. 耶稣是在安息日医好了这个病了38年不能走动的人。 Hukum Yahudi mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat. 按照犹太人的律法，在安息日你不能做任何事。 Tapi Yesus katakan, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. 但是耶稣对那个人说：“起来吧，拿你的褥子走吧。” Karena peristiwa itu dilakukan pada hari Sabat dan melanggar aturan orang Yahudi, maka pemuka agama Yahudi marah. 因为耶稣做这件事是在安息日做的，触犯了犹太人的律法，所以犹太人的宗教领袖或者犹太人的官都因此很生气了。 Sehingga pemuka agama Yahudi semakin ragu dan tidak percaya kepada 因 Yesus. 此呢，那个犹太人的宗教领袖呢怀疑耶稣，不相信他了。 Lalu perikop yang kedua yang di ayat 19 sampai ayat 29 itu menjelaskan tentang siapakah Yesus. 然后呢，在约翰福音第5章19节到29节讲到了耶稣到底是谁。 Setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh selama 38 tahun, akhirnya Yesus kembali berdebat dengan pemuka orang Yahudi. 当耶稣医好了那个38年不能走动的人之后呢，耶稣就跟以色列的宗教领袖进行辩论。 Yesus berusaha untuk menjelaskan siapa dirinya. 耶稣想告诉那些宗教领袖他到底是谁。 Yesus menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. 耶稣告诉他们，耶稣就是上帝自己。 Ketika Yesus datang, dia memiliki 2 pekerjaan yang harus diselesaikan. 当耶稣来到世上，他有2件事必须完成的。 Yang pertama adalah memberikan hidup yang kekal. 首先，他要把永生，他要把永恒的生命赐给人。 Yang kedua, dia akan datang untuk menghakimi setiap orang. 然后呢，第二个件事，他要再来，他要审判世上的每个人。 Saudara sekalian, melalui 2 perikop yang tadi saya sudah jelaskan kepada kita semua, 通过刚才我讲的2段经文， itu tidak menjadikan pemuka orang Yahudi itu semakin percaya. 但是呢，通过这2件事的讲法，以色列的长官并不因此信耶稣。 Tapi malahan pemuka Yahudi ini semakin tidak percaya, saudara. 那些犹太人官呢，反而更加不信耶稣了。 Dia semakin ragu. 他们更加怀疑耶稣。 Saudara sekalian, saya mau tanya ya. 我想问各位， Apakah di antara kita ini ada yang ragu-ragu nggak? 在我们中间有没有怀疑耶稣的？ Ragu-ragu kepada Yesus. 对耶稣心存疑心的有吗？ Kita sudah percaya kepada Yesus sekian tahun. 我们已经多年信耶稣了， Tapi terkadang ya saudara, 但是 kita meragukan Yesus. 但是有时候我们可能会怀疑耶稣。 Contoh yang kecil, saudara. 我举一个小小的例子吧。 Misalnya waktu kita tadi pagi naik mobil ke gereja, saudara doa dulu nggak? 比方说刚才你从家里开车要到教堂的时候，你先祷告吗？ Kalau saudara yang berdoa, puji Tuhan. 如果你有祷告，感谢主。 Kalau kita yang tidak berdoa, kita lebih condong kepada kemampuan diri sendiri. 要是我们不祷告，可能我们更信我们自己的能力。
Saya tanya lagi saudara ya, kalau 我再 saudara makan nasi campur doa dulu gak? 我再提个问题，如果你说叉烧饭，你先祷告吗？ Doa dong ya. 祷告吧。 Tapi kalau makan risoles doa dulu gak? 但是如果你说你烧，你祷告吗？ Doa dulu gak? 先祷告吗？ Saudara sekalian, saya pernah makan satu cake yang kecil, 我曾经做过一个小小的糕点， lalu saya doa saudara. 我先祷告， Waktu doa ada staples kecil di dalamnya. 没想到吃的时候呢，有一个小小的钉子在那个糕点里。 Saudara sekalian, tentu saja tidak dipungkiri di dalam kehidupan kita pasti kita mengalami keraguan. 我们不肯否认，在我们生活中，我们会心存疑心。 Coba kali ini saya mau tes ya saudara ya. 我想考一考各位， Saudara ragu-ragu nggak nih ya? 我想知道大家心中有怀疑的念头吗？ Saudara, di tangan kanan saya ini apa? 在我右手拿着什么呢？ Apa? Alkitab. 对，圣经。 Saudara, kalau misalnya saya bilang, saya hitung 1, 2, 3, saya lepas Alkitab ini, maka Alkitab ini tidak jatuh, saudara percaya gak? 如果我说我数到3的时候，我的右手放开来，我这本圣经不会掉到地上，各位信不信？ Percaya gak? 各位信吗？ Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya ya. 有的说信，有 Wah, 的说不信 terpecah。dong ya jemaat ya. 你们分成2派了吧？ Saudara, kita coba ya. 好吧，我们做个试验吧。 Saudara hitung sampai 3, kita sama-sama hitung sampai 3, kita lihat ya Alkitab itu jatuh apa enggak ya. 我们数到3，看看这个圣经掉到地上吗？ Ayo sama-sama. 1, 1、 2, 3. 3， Nggak jatuh kan? 没有掉到地上吧？ Saudara sekalian, ketika melalui ilustrasi ini sebenarnya itu juga merupakan gambaran keraguan kita. 通过刚才的那个例子，这个就已经反映了我们心中的怀疑。 Waktu saya tanya apakah Alkitab ini jatuh, saudara langsung jawab pasti jatuh. 当我问这个圣经会掉下来吗？你们说一定会掉到地上。 Kenapa saudara? 为什么呢？ Karena ketika kita melihat sesuatu, kita lebih condong hati kita melihat kepada sesuatu yang kelihatan. 因为我们呢常常是看到我们相信我们所看到的。 Dan saudara tidak menyangka bahwa tangan kiri saya akan menangkap Alkitab yang tadi saya 你们没 lepaskan. 想到我的这个显着美用的左手能够抓住那个要掉下去的圣经。 Lalu kemudian kenapa saudara nggak percaya bahwa Alkitab tadi tidak terjatuh? 大家你们为什么不相信这本圣经不会掉到地上呢？ Karena Lause Gunawan yang saudara kenal adalah hamba Tuhan, 因为你们所认识的问传道是主的仆人， bukan tukang sulap. 他不是魔术师， Jadi tidak akan ada trik-trik sulap. 他不会玩魔术。 Nah, saudara sekalian, kisah ini sebenarnya mirip sekali dengan pemuka agama Yahudi. 刚才我讲的例子其实跟那个犹太的观是很相似的。 Kenapa pemuka agama Yahudi itu tidak percaya sama Yesus? 为什么犹太的宗教领袖不信耶稣呢？ Karena pemuka agama Yahudi itu hanya melihat yang sifatnya lahiriah. 因为这些宗教领袖只看见表面的现象， Dia tidak melihat ada sesuatu hal yang nilainya lebih ke arah rohani. 他没有看见那个倾向于属灵的事物。 Kenapa orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus? 为什么这些犹太人的观不信耶稣呢？ Karena dia tidak mengenal Yesus. 因为他们根本不认识耶稣。 Namun saudara sekalian, di ayat yang tadi di awal kita simak bersama-sama, 刚才我们所读的经文， kali ini Yesus menceritakan dan berapologetika, ya, membuktikan, membela dirinya adalah Allah. 耶稣呢在他们面前呢证明自己就是上帝。 Dan kali ini dia menghadirkan 4 saksi, saudara. 这个时候呢，他说了4个见证。 Biasa kalau di pengadilan 1 apa 2 saksi itu 通常 selesai. 在法院开庭审判的时候，有几个证人呢？ Tapi kali ini Yesus menghadirkan atau menjelaskan 4 saksi yang menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan 但是 kepada 这里的 pemuka. 耶稣呢，摆出了4个见证来证明他自己就是上帝。 Saudara, saksi yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. 第一个见证人就是施洗的约翰。 Itu ada di ayat 33 dan sampai 35 yang tadi kita baca. 刚才在30节到35节所读的经文中出现的人物，约翰施洗。 Saudara, siapa Yohanes Pembaptis itu? 施洗的约翰是谁呢？ Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Mesias yang akan datang. 他是将要来的弥赛亚的开路先锋。 Ketika Mesias itu nanti akan
berada di tengah-tengah bangsa Israel, maka orang-orang Yahudi sudah menyiapkan hati dan mempersiapkan diri mereka. 他让以色列能够预备好心来迎接准备在他们中间到来的弥赛亚。 Saudara jangan lupa bahwa antara kitab akhir kitab perjanjian lama sampai awal kitab perjanjian baru itu ada masa jeda yang disebut intertestamental. 我们照从旧约圣经的马拉基书开始到新约圣经的约翰福音的马太福音的开始，有一段时间，这个2月之间叫做沉默时期。 Di masa ini adalah masa hening, tidak ada suara Tuhan, tidak ada wahyu Tuhan, tidak ada nabi yang memberitakan akan 在 suara Allah. 这2月之间呢，没有上帝的声音，没有先知，没有祭司所讲的话。 Maka abad ini atau masa ini disebut the silent period. 所以这个40年间被称为是沉默的时期。 Orang Yahudi pada waktu itu menderita sekali, saudara. 那个时候呢，以色列的非常痛苦， Menderita oleh sebab pada masa penjajahan ibadah mereka, adat istiadat mereka, budaya mereka semua telah dicemari oleh budaya asing. 因为呢，在那个被罗马人统治间，他们的文化、他们的敬拜、他们的风俗习惯，都被外邦人的这些风俗习惯、敬拜和一些东西所污染了。 Dan Yohanes Pembaptis datang untuk memberikan kesaksian akan Mesias. 然后呢，约翰施洗者来了，他为这个弥赛亚的到来做出见证。 Bahwa bangsa Yahudi memiliki pengharapan. 他说：“犹太人啊，你们有盼望了。 Mereka akan mengalami satu kemenangan di dalam Tuhan. 他们在主里将经历一场胜利。 Tetapi saudara sekalian, ada satu hal yang tidak menjadi kecocokan di hati para pemuka agama Yahudi. 但是对犹太人的宗教里说，有一件事呢不适合他们的心愿。 Selain Mesias membawa kebebasan dan juga penghapusan dosa bagi orang yang berdosa, maka Yohanes Pembaptis juga datang sebagai hakim dan membawa hukuman. 这个弥赛亚不但是让犹太人得到解放，弥赛亚到来也将审判以色列民。 Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus suatu saat nanti dia akan menghukum dan menghakimi 约 setiap 翰 manusia. 施洗约翰说，弥赛亚将在这个最后审判日要审判以色列民。 Dan tentu saja apa yang diberitakan ini mengejutkan para pemuka agama Yahudi. 当然，施洗约翰所讲的这些话呢，使到以色列民的长官还有宗教领袖感到震惊了。 Kenapa saudara sekalian? Karena pemuka agama Yahudi memiliki versi lain dari Mesias. 因为呢，这些犹太的众人生对弥赛亚有自己另外的解释。 Jadi versi Mesias Yohanes Pembaptis dengan versi Mesias dari pemuka agama Yahudi ini berbeda. 所以呢，施洗约翰所讲的弥赛亚，跟所理解的弥赛亚，跟犹太人宗教领袖所理解的弥赛亚是不一致的。 Bagi pemuka agama Yahudi bahwa Mesias itu tidak akan mati, saudara. 对犹太人来讲，弥赛亚应该不会死的， Dia akan hidup 他 selama-lamanya. 将永远活着。 Dan bagi pemuka agama Yahudi, Mesias itu akan menjadi seorang pemimpin politik. 对那个犹太人宗教领袖来讲，他们认为弥赛亚将成为犹太人的政治领袖， Bukan pemimpin rohani. 不是一种属灵的领袖。 Saudara, jadi jelas ya, di sini ada ketidaksesuaian antara keduanya. 所以我们看见了这两者之间有不同的看法、不同的理解。 Kemudian pemuka agama Yahudi ini menolak Yesus sebagai Tuhan. 所以呢，犹太人的宗教领袖就拒绝 Di 耶稣了。 ayat yang tadi kita baca itu menjelaskan mereka hanya mau menerima kebenaran seketika saja. 我们知道，刚才通过我们所读的经文，他们只愿意暂时接受那真理。 Mereka hanya mau ingin mendengar, menikmati firman Tuhan yang cocok dengan pemikiran kita 他们 mereka 只 saja. 想接受并欣赏符合他们心意的上帝的道。 Saudara sekalian, saya mau tanya lagi ya. Sorry ya banyak tanya ya. 各位弟兄，我又向各位提问了。 Saudara sekalian, kalau misalnya ada satu buku setebal 2000 halaman, 如果有一本书里边有200多页的话， tapi buku itu menjelaskan bagaimana Anda hidup sehat walafiat tidak pernah sakit, saudara baca nggak? 这本书告诉你怎么样才能够活得健康，永远没有病。这本书你愿意读吗？ Baca nggak saudara? 你们愿意读吗？ Yang kedua, kalau misalnya saudara menemukan satu buku yang 2000 halaman,
Kemudian buku itu menjanjikan bahwa Anda memiliki harta dan uang yang sangat banyak. Saudara baca gak? 另外有一本书也是2000多页，你读了之后，你将拥有很多的财富。这本书你要不要读？ Jangankan 2000 halaman lah Ustaz. 10.000 halaman aja saya baca. 不要说2000页，2万页我都要读完它。 Saudara sekalian, Alkitab kita itu terdiri kurang lebih 1200 halaman. 我们的圣经英文圣经大约有一些200页。 Terkadang di dalam kehidupan kita suka menyensor bagian dari firman Tuhan. 有时候呢，在我们生活中，我们会这叫抽查圣经吧。 Bagian ini tidak sesuai dengan hati saya. 这个部分不符合我的心意， Bagian ini tidak saya mengerti. 这部分我读了不理解。 Bagian ini banyak jumlah-jumlah dari bangsa Israel. 这里呢也讲了很多犹太人的人口总数， Saya tidak mau baca. 我不愿意读了。 Atau bagian ini menyakiti hati saya tidak sesuai dengan pemikiran saya. 或者这部分呢会伤了我的心，不符合我所心里想的。 Sehingga kita menyensor hanya bagian yang sesuai dengan pemikiran kita 所以 saja. 我们只是喜欢读符合我们心里所想的圣经的有关部分而已。 Saudara sekalian, supaya kita tidak ragu kepada Yesus, kita harus membaca semua firman Tuhan yang ada di tangan saudara. 要是我们不想怀疑耶稣的话，我们必须把整本圣经通读一遍。 Saudara sekalian, pernah di satu saat pasti kita senang sekali baca firman ya. 有一段时间，可能我们非常喜欢读圣经。 Biasanya ketika kita senang baca firman itu berasal dari ketika kita ingin mempelajari sesuatu hal yang sehubungan dengan hidup kita. 我们当我们想学习一个对我们的跟我们的生命有关系的事的时候，我们就喜欢读圣经了。 Ketika saudara sudah mendapatkan jawaban dari firman Tuhan itu, maka saudara mulai meninggalkan, mulai redup, tidak semangat lagi membaca firman-Nya. 当我们已经从圣经中学到了上帝的道之后呢，我们就开始没有读圣经的热情了，开始不读圣经了。 Saudara sekalian, mari ya kita mulai membaca seluruh kitab suci dengan takut dan percaya kepada Tuhan. 让我们以敬畏的心，以信上的心来把圣经从头到尾通读一遍吧。 Mari kita menjunjung tinggi otoritas kitab suci dalam hidup kita saat ini. 让我们在我生命中能够高举，能够尊敬圣经是上帝话语的权威。 Saudara, yang kemudian saksi kedua. 第二个见证是什么呢？ Saksi pertama tadi siapa? 第一个见证是谁？ Siapa? Yohanes Pembaptis. Saksi kedua itu adalah pekerjaannya. 就是第二个见证是耶稣自己的工作。 Ayat 36 yang tadi kita simak, 刚才的 Yesus berkata bahwa saksi yang kedua itu adalah pekerjaannya. 刚才呢，在第36节讲的，他说他做的工就证明他是上帝。 Saudara, ini ngomong-ngomong udah siang ya, agak lapar juga ya. 这个时候肚子饿了吧？ Jadi kita singgung soal bakmi deh. Soal bakmi lah Ustaz. 然后我们要讲这个面条的事。 Saudara sekalian, waktu saya kuliah, saya ada satu bakmi favorit saya di daerah Jakarta Utara. 当我还念大学的时候，在北雅家的食物有一间常常去吃的那个面， Bakminya enak bener saudara. 哇，那个面非常好吃。 Ya, ada campuran-campuran dan racikannya itu sedap luar biasa. 那个调料非常好吃。 Satu ketika saya datang ke situ, tiba-tiba dia tutup. 有一些呢，我到那边去，不过那个店突然不开。 Engkau yang biasa masakin bakmi itu tiba-tiba tidak ada saudara. 那个通常给我煮面的那个师傅 Tokonya tutup. 那个店关了。 Nah, selayaknya seperti manusia normal, kalau kita udah ketemu satu makanan yang enak, pasti kita nggak berpindah-pindah ya. 通常呢，如果你已经这个地方你吃惯了，你喜欢了，你不会搬到别地方去吃吧？ Lalu saya tanya orang sekitar, 我就问周围的人， Ci, ini tukang bakmi pindahnya kemana? 大姐啊，这个卖面的搬到哪儿去了？ Lalu dia tunjuk satu tempat. 他就告诉我一个地方。 Oh, ternyata tempatnya itu lebih besar, saudara. 那个地方比以前的更大。 Lalu sebagai orang Kristen harus beriman dong, masuk aja saya. 我是基督徒，所以我有信心，我就凭着信心走进去了。 Waktu saya masuk ternyata cilaka tidak ada engkoknya. 我一进去，那个煮面的师傅不在， Namanya sama. 名字是一样的。 Gerobaknya yang lama juga ada di dalam ruko itu. 那个旧过去用过的那个 gerobak 也在那边。
Tapi engkaunya tidak ada, saudara. 但是那个煮面的师傅不在那边， Yang masak di situ muda-muda semua. 那边的工作人员全都是年轻人， Lalu kita kan harus beriman, saudara ya. 那我们应该有信心嘛，对吗？ Ya udah saya masuklah. 我就走进去了， Saya pesan bakmi kesukaan saya. 我就订了我所喜欢吃的面条， Kemudian saya makan, saya cicipi, sama lu rasanya. 我品尝，跟过去的一样啊。 Akhirnya saya tahu, 后来我才知道， ini pasti racikan bapaknya. 这个面的做法一定是以前的那个师傅的。 Semua bumbu, bahan, dan buatan mie-nya pasti ini dari bapak. 那些材料、那些配料，全都是以前那个师傅所做的。 Saudara sekalian, ketika Yesus melakukan pekerjaannya di dalam dunia ini, maka orang itu pasti tahu ini adalah pekerjaan Bapaknya. 因此呢，当耶稣在世上行了父要他做的事，人们应该知道他就是天父差来的人。 Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, di perikop, di pasal 5 yang tadi kita baca, Yesus mengerjakan 2 hal. 在刚才我们所说的约翰福音第5章，耶稣做了两件事。 Yaitu Yesus datang dan memberikan hidup yang kekal supaya kita yang percaya kepadanya maka kita akan diselamatkan. 就是耶稣来要把永生赐给人们，反信他的就能得到 Saudara 拯救。 siapa yang udah percaya kepada Tuhan Yesus? 各位当中哪一个已经信了耶稣的，请举下手。 Yang di balkon, Saya siapa yang losang udah percaya sama 已 Yesus? 经信耶稣的，请你 Puji Tuhan ya, silakan tangan diturunkan. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, maka hidup kekal sudah ada di dalam hidup saudara. 如果我们信了耶稣，那么那个永生已经在我们的生命中存在了。 Lalu di pasal 5 ini juga menjelaskan pekerjaan Yesus yang kedua adalah maka dia akan datang yang kedua kali ini dia akan menghakimi orang-orang yang ada di dalam dunia 然后 ini. 呢，在约翰福音第5章说到耶稣要做的第二件事，就是当他第二次再来的时候，他要审判世上的每个人。 Dan ketika Yesus datang, dia juga mengerjakan satu pekerjaan penebusan. 然后呢，耶稣来也要做一个救赎的事工。 Dia datang ke dalam dunia dan dia mati di kayu salib, dia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. 他来到世上，他被钉死在十字架上，他复活了，他升天。 Dan saudara sekalian, pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang yang mempunyai kuasa ilahi. 这种工作只有一个有神能的人才能完成的。 Tidak ada satu orang biasa pun yang bisa melakukan yang Yesus kerjakan. 没有任何人都不能够做耶稣所做过的事。 Ketika Yesus sedang mengerjakan ini, maka setiap orang yang mengenal Yesus pasti dia akan tahu bahwa dia adalah dari Allah. 当耶稣做了这些事，凡是认识耶稣的都知道，耶稣是从父那里差来的。 Yesus dan Bapa adalah satu. 因此，耶稣和父是一体的。 Saudara sekalian, saksi yang ketiga. 第三个见证， Tadi saksi yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, saksi yang kedua adalah pekerjaannya. 第一个见证是施洗的约翰，第二个见证是耶稣所做的事。 Saudara sekalian, di ayat 37 sampai 38, 在约翰福音5章37到38节里， Yesus itu merujuk kepada saksi yang ketiga, yaitu Allah Bapa. 耶稣指出第三个见证，这第三个见证就是天父自己。 Saudara, kapan kira-kira Allah Bapa itu bersaksi tentang Tuhan Yesus? 天父是在什么时候见证耶稣基督呢？ Ada yang tahu? 有人知道吗？ Yaitu pada peristiwa ketika Yesus dibaptis. 就 saudara. 是当耶稣受洗的时候。 Ketika Yesus dibaptis, maka ada roh yang menyerupai merpati turun di atas Yesus. 当耶稣受洗的时候呢，圣灵仿佛鸽子落在耶稣的身上， Kemudian langit terbuka, ada suara, ini adalah anakku yang 然后 kukasihi. 天打开来，有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Kepadanya lah aku berkenan. 这是我的爱子，我所喜悦的。 Lalu peristiwa yang kedua, saudara, 第二件事呢， yaitu peristiwa transfigurasi di Lukas 9 ayat 35. 就是在路加福音3章35节讲的耶稣改变形象的事。 Ketika Yesus di atas gunung untuk berdoa, 当耶稣在山上准备祷告的时候， bersama dengan murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus. 他带着彼得、约翰和雅各到山上祷告， Murid-murid ada di bawah, 其他门徒在山下等着， lalu Yesus ada di atas. 然后耶稣在山上。
Di saat itu ada satu fenomena peristiwa transfigurasi, 在那个时候呢，就发生了一个耶稣改变形象的奇妙的事。 di mana Musa dan Elia hadir bersama dengan 那 Yesus. 个时候呢，摩西和以利亚跟耶稣同时出现在山上。 Lalu kemudian ada satu peristiwa di mana awan menutupi Yesus dan Musa dan Elia. 然后呢，又有云遮盖了耶稣、摩西和以利亚。 Kemudian ada satu suara yang dari langit berkata sedemikian, 然后 saudara. 天上有声音说 Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.：“ 这是我所拣选的爱子，你们要听从他说的。” Saudara sekalian, meskipun Yesus mengatakan bahwa saksi yang paling besar adalah Allah Bapa, tetap pemuka agama Yahudi tidak 虽 percaya. 然耶稣说了最大的见证就是天父，但是以色列人的宗教领袖依然不信他。 Saudara, orang yang terus memelihara keraguan di dalam hidupnya, maka kelamaan dia akan menjadi orang yang tidak percaya. 如果一个人心中一直存着怀疑的念头的话，那么最后他会变成一个不相信的人。 Orang yang terus hidup di dalam ketidakpercayaan kepada Yesus, maka secara otomatis dia tidak akan mencintai firman Tuhan. 一个不信耶稣的人，肯定的、自动的，他不喜欢主的道。 Saudara sekalian, Yesus mengungkapkan kepada mereka alasan kenapa orang Yahudi itu tidak percaya. 耶稣告诉众人，为什么以色列人不相信他？ Yohanes Pembaptis sudah menjadi saksi. 其实施洗约翰已经做了见证了。 Pekerjaan yang Yesus harus selesaikan udah menyatakan secara jelas. 耶稣所要做的事已经清楚表明他是谁了。 Bapa di surga juga sudah bersaksi. 其实天父也已经给他做见证了。 Saudara sekalian, di ayat 37 dan 38 itu merupakan satu rangkaian kalimat yang cukup panjang. 在这个约翰福音5章37、38节是两段相当长的经文。 Jadi saudara, ketika saudara membaca ayat 37, jangan ketinggalan ayat yang ke-38 yang menjadi perhatian kita. 所以当你读37节，你也要读上面的38节，这两节经文要成为我们的焦点。 Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia, yaitu Yesus yang diutus oleh Allah Bapa. 37、38节说：“差我来的父也为我做过见证，你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形象。你们并没有他的道存在心里，因为他所差来的，你们不信。” Saudara sekalian, ketika seseorang tidak percaya kepada Yesus, maka ia tidak akan mengenal Allah. 一个人如果他不认识耶稣，他就不能认识上帝了。 Ketika seseorang gagal mengenal Allah, maka orang itu juga akan gagal melihat karya yang lebih besar dalam hidupnya. 因此呢，如果一个人不信上帝，他也不能看见他生命中更大的事了。 Mengapa pemuka agama Yahudi hanya menjalankan rutinitas lahiriah saja? 为什么犹太的宗教领袖只是做了他们平常所做的事情呢？ Karena pemuka Yahudi tidak dapat menemukan makna rohani dari kehadiran Yesus Kristus. 因为他们不能够看见耶稣到来的那种属灵的意义。 Saudara, orang Kristen yang meragukan Yesus, maka dia tidak akan paham kenapa Yesus itu harus mati di kayu salib. 一个不信耶稣、一个不认识耶稣的基督徒，他根本不明白为什么耶稣要死在十字架上。 Ketika orang Kristen meragukan Yesus, maka dia tidak akan paham kenapa Yesus harus menebus dosa manusia. 如果一个人怀疑耶稣的话，他根本不明白为什么耶稣要救赎罪人。 Ketika orang Kristen meragukan Yesus, maka dia tidak akan paham kenapa kita harus membaca firman 当 Tuhan. 一个基督徒怀疑耶稣的时候，他根本不会明白为什么基督徒必须阅读圣经。 Lalu saudara, alasan kenapa orang pemuka Yahudi itu tidak percaya? 为什么犹太的宗教领袖不信耶稣呢？ Di 理由 ayat, 是什么？ di ayat 38a ada satu kalimat seperti ini. Karena firman tidak menetap di dalam diri mereka. 在38节、38节说，因为并没有上帝的道存在他们心里。 Saudara, apa artinya firman itu tidak menetap di dalam hati pemuka orang Yahudi? 他的道没有存在这些人的心里是什么意思呢？
Karena firman Tuhan itu tidak menjadikan kesan dalam hidupnya. 因为上帝的道他们不喜欢上帝的道， Karena mereka tidak menemukan satu prinsip-prinsip rohani akan kedatangan Yesus. 因为他们也不知道耶稣要到世上来的那种属灵的原则， Sehingga mereka lebih melupakan atau mengabaikan peristiwa kedatangan Yesus. 因此他们就忽视了或者不管耶稣来到世上的事实。 Saudara, kenapa orang yang tidak percaya atau yang tidak meragukan Yesus, firman itu tidak menetap dalam hatinya? 为什么一个怀疑耶稣或者不信耶稣的人，那么上帝的道就不能存在他心里呢？ Karena dia belum percaya, maka Roh Kudus tidak ada di dalam 因 hidupnya. 为他不信，所以圣灵就不住在他心里， Sehingga ia dengan cepat melupakan firman 因 itu. 此他会很快的就忘掉了上帝的道。 Jadi saudara, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, maka terkadang kenapa ya kita lupa ya? 所以呢，有时候我们听了主的道，为什么会忘掉了呢？ Karena di dalam hati kita tuh suka mendengar bisikan-bisikan, saudara. 因为我们心中喜欢听别的声音， Kue tiaw goreng, nasi campur. Nanti jawabannya. 然后会叫我的叉烧饭， Ngopi sama teman-teman. 跟朋友一起喝咖啡。 Wah, saudara, kalau saudara hari ini punya pikiran seperti itu, mabur semua firman Tuhan yang ada dalam 所以 pikiran. 如果在这个时候你在脑海里存着这些食物的话，那么你听得到就会消失得无影无踪了。 Jadi saudara, kita perlu waspada untuk mendengarkan firman 所以 Tuhan. 当你听主的道的时候，你要特别谨慎小心。 Kalau saudara sebel aja sama yang berkhotbah, 如果你讨厌那个讲道的人， maka saudara tidak akan mendapatkan firman Tuhan yang berharga yang dapat mengubah hidup saudara. 是不是呢？你就不能够获得能够改变你的生命的宝贵的主的道。 Lalu saudara saksi yang keempat, 啊，第四个见证， di ayat 39, 40 sampai 40, 第39节、40到41节， dan kemudian 45 sampai 47. 然后在45节到47节的经文。 Saudara, ayat-ayat ini memberikan kesan bahwa orang pemuka Yahudi itu mereka sangat cermat dalam menyelidiki kitab-kitab suci. 啊，这些经文告诉我们，那些犹太宗教领袖非常仔细的研读圣经。 Saudara sekalian, secara teori ataupun secara rutinitas, para pemimpin agama pada zaman Yesus mencintai dan menghargai kitab-kitab Musa dan para nabi. 当时的犹太人众说，他们非常非常尊重摩西的书和先知们的书， Namun mereka membacanya atau mempelajarinya bukan untuk mencari Tuhan, 但是他们阅读这些书，并不是为了寻找上帝， tapi mereka sebenarnya sedang mencari argumen yang cocok dengan pemikiran mereka. 因为他们在寻找符合他们心里所想的论据。 Mereka tidak benar-benar mencintai Tuhan. 他们并不是真的爱上帝， Bahkan mereka mempunyai konsep Mesias sendiri yang ada dalam pikiran mereka. 啊，在他们的脑海中有对弥赛亚有他们自己的想法。 Saudara sekalian, di dalam Yohanes 1 itu ada satu peristiwa di mana orang Yahudi setelah dia mempelajari kitab Musa, maka ia percaya kepada Yesus. 在约翰福音第1章讲到，有一个犹太人，他读了摩西的书之后，就信了耶稣。 Ayat ini bisa saudara temukan di Yohanes 1 ayat pasal 1 ayat ke-45. 我们在约翰福音第1章第45节可以读到这段经，这个章节。 Ini adalah peristiwa ketika murid-murid yang pertama kali berjumpa dengan Yesus. 这他们就是第一次遇见耶稣的门徒。 Filipus mengatakan seperti ini, saudara. 腓力这样说， Dia sedang mengajak Nathanael. 他正在找拿但业。 Kami telah menemukan Yesus yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. 他说：“我遇见了在摩西的书和先知的书所讲的耶稣， Dia itu adalah Yesus anak Yusuf dari Nazaret. 他就是拿撒勒人约瑟的儿子耶稣。 Saudara, kitab Musa itu adalah kitab Taurat, 摩西的书就是律法书， kitab nabi-nabi. 就是先知的书。 Saudara, kita buka satu ayat yang akan menguatkan kita, 我们看一段能够使我们更加相信的经 yang 文。 menyatakan bahwa sebenarnya kitab Musa itu mencatat kedatangan Yesus. 其实摩西的书已经记载了耶稣的降生。 Kejadian 3 ayat yang ke-15.
是在创世纪第3章第15节的经文。 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 创世纪3章15节这样说：“我又要将你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。” Saudara sekalian, ketika Hawa mulai meragukan eksistensi Allah, 当夏娃开始怀疑上帝的存在的时候， dan dia memilih untuk melanggar perintah Allah, 他选择违反上帝的命令， maka Adam dan Hawa harus rela untuk menanggung hukumannya. 所以呢，亚当和夏娃必须愿意接受上帝的惩罚。 Dia diusir dari Taman Eden. 他们两人从伊甸园被赶出去了， Tetapi Allah begitu mengasihi Adam dan Hawa. 但是上帝爱亚当和夏娃， Lalu dia memberikan rencana keselamatan bagi seluruh umat 他 manusia. 就把这个救恩的计划赐给全人类。 Maka keturunan perempuan itu 所以女人的后裔 akan menginjak atau meremukkan kepala ular. 要踏或者要弄碎这个蛇的头。 Saudara, peristiwa ini mengacu kepada peristiwa ketika Yesus mati di kayu salib. 这件事呢，就说到了耶稣当他被钉死在十字架上的时候的事。 Ketika Yesus mati di kayu salib, ia disiksa sampai berdarah-darah. 当耶稣被钉在十字架，他呢已经被虐待，满身是 Tubuhnya 血， remuk. 他身体粉碎了。 Tapi kematian Yesus di kayu salib merupakan kemenangan. 但是耶稣在十字架时是一场胜利。 Saudara, kenapa ketika orang Yahudi sudah belajar begitu cermat akan kitab Taurat dan dia tidak mau menerima 为什 Yesus? 么犹太人已经那么仔细的阅读了律法书，但是仍然不信耶稣呢？ Padahal di kitab-kitab Musa banyak sekali mengandung janji bahwa Yesus akan datang. 其实呢，在摩西上已经说了很多说耶稣将来的事， Karena mereka tidak mau datang kepada Yesus. 因为他们不肯来到耶稣那里， Karena mereka tidak mempunyai kasih Allah. 因为他们没有上帝的爱。 Ketika kita tidak mau datang kepada Allah dan kita tidak mau mengasihi Allah, maka kita tidak akan mengenal Tuhan. 你知道，当我们不肯来到上帝那里，不肯爱上帝，我们就不可能认识上帝了。 Di ayat yang ke-47 yang terakhir, itu merupakan satu kesedihan bagi Tuhan Yesus. 在约翰福音45节讲到了耶稣的一种伤心的事。 Sudah begitu banyak saksi yang saya jelaskan kepadamu, 我已经给你们讲了这么多的见证， namun kamu tidak mau percaya. 但是你们仍然不信。 Lalu apalagi yang harus saya buktikan kepada 那 engkau? 么我还要跟你们说什么证据呢？ Saudara sekalian, ketika kita hidup di dalam dunia ini, 当我们还活在这世上的时候， biasanya ketika kita mengalami kesulitan, 当我们遇到困难， kita lebih condong kepada penilaian diri ya saudara. 我们更喜欢来判断我们自己， Aduh, kenapa ya saya menderita? 我们喜欢评价自己为什么我 Aduh, 会受这 kenapa 苦 ya 啊？ saya sakit? 我为什么会生病啊？ Aduh, kenapa ya saya kok sepertinya diasingkan dari kelompok-kelompok tertentu? 我为什么被一些人排斥了呢？ Aduh, kenapa ya saya udah rajin ibadah, udah rajin melayani, tetapi kok bisnis saya nggak lancar? 为什么我已经常常做礼拜，有参与侍奉，但是我的生意越做越不好了？ Saudara, kita mulai meragukan Yesus. 那个时候，我们开始怀疑耶稣了。 Saudara, seperti yang saya katakan tadi di awal, 就像刚才我在开头讲的一样， manusia lebih condong melihat sesuatu yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. 人更喜欢看他眼前的事物。 Di awal ibadah tadi ada satu ayat yang sangat bagus sekali, saudara. 在刚才敬拜开始，有一段经文是非常好的， Matius 11 ayat yang ke-28. 马太福音第11章第28节。 Marilah kepadaku yang letih lesu dan terbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 凡劳苦担重担的人，都可以到我这里来，我就使你们得安息。 Saudara, lumrah kalau misalnya dalam keraguan kita, dalam penderitaan kita, kita melihat kepada apa yang kelihatan. 如果在我们的痛苦当中，我们只看我们眼前的事物的话， Tapi saudara jangan lupa bahwa undangan Yesus
kepada kita semua itu berlaku sampai selamanya. 但是不要忘记，耶稣对我们发出的要求是永远都适合，都可以用的。 Biarlah ketika kita mulai meragukan Yesus, kita bisa datang kepada Dia. 但愿当我们开始怀疑的时候，我们可以来到耶稣那里， Agar kita memiliki kelegaan. 让我们可以得到在主里得到安息。 Mari kita berdoa. 来，我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu 天父上帝，我们感谢你， karena saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. 因为我们已经听完了你的话。 Tuhan, firman-Mu biarlah boleh menjadi kekuatan bagi hidup 但 kami. 愿你的话能够成为我们生命中的力量。 Ampuni dosa kami Tuhan bila kami pernah meragukan 如 Tuhan. 果我们曾经怀疑你，恳求你赦免我们，饶恕我们。 Kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup. 我们相信你的话是永远活的， Dan kami percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. 我们也相信永活的主耶稣。 Untuk itulah kami memperoleh satu kemenangan dan pengharapan di dalam 因 Tuhan. 此，在主里我们会有盼望，得着胜利。 Pimpin jemaat-Mu Tuhan. 别带领你的会众吧， Dalam pekerjaan, kesehatan, dan juga dalam relasi mereka. 祝福他们的事业、他们的生活、他们与人之间的关系， Agar dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi Tuhan. 让他们无论在什么地方都能够为主做见证。 Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami 你 berdoa. 的名是应当称颂的。我们祷告是奉靠主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。